Salam sejahtera, nama saya Lincoln dari Jenjalung Selangor. Hari ini saya akan membuat pembentangan tentang penghayatan etika dan peradaban. Pertama, saya nak pembentangan adalah tujuan pembentangan ini adalah untuk memahami maksud dan kepentingan penghayatan etika dan peradaban untuk memberi kefahaman tentang apa itu etika dan peradaban serta peranannya dalam kehidupan seharian masyarakat Malaysia. Kedua tujuan pembentangan ini adalah untuk mengenal pasti konsep asas etika dan peradaban dalam konteks masyarakat Madno. Untuk mengenal pasti nilai-nilai murni dan prinsip-prinsip etika yang diterima dalam pelbagai kaum dan budaya di Malaysia. Dan kemudian adalah kepentingan etika dan peradaban dalam konteks Malaysia. Sini saya ada buat 3 kepentingan. Pertama, kepentingan etika dan peradaban adalah untuk memupuk keberharmonian kaum seperti toleransi, hormat menghormati dan saling memahami, membantu mewujudkan perpaduan dalam masyarakat makmur. Kedua adalah untuk membentuk jati diri dan identiti nasional nilai-nilai murni seperti amanah, bertanggungjawab dan adil, membantu membina rakyat yang beretika dan peradaban. Dan terakhir kepentingan untuk saya adalah untuk membimbing tingkah laku sosial dan profesional etika menjadi panduan dalam berinteraksi dan membuat keputusan dengan adil, terutama dalam perkhidmatan awam, pendidikan dan perniagaan. Inilah kepentingan saya. Dan kemudian sejarah dan konsep etika dan peradaban. Sini ada 3 zaman. Pertama zaman adalah zaman pra-kolonial, kedua adalah zaman kolonial, dan last adalah pasca kolonial. Dan kita akan mulai dari zaman pra-kolonial lah. Pertama, zaman kolonial. Pada zaman pra-kolonial, masyarakat di tanah Melayu hidup berlandaskan adab rezam, kepercayaan agama dan nilai budaya yang diwarisi turun-temurun. Sistem pemerintahan berasaskan institusi raja dan kesultanan memainkan peranan penting dalam membentuk kod norma sosial dan tingkah laku rakyat. Nilai seperti kesetiaan kepada raja, hormat menghormati, tolong-menolong dan bersemangat gotong royong dan amalan utama dalam menjadi amalan utama dalam kehidupan seharian. Kedua, zaman kolonial. Semasa zaman kolonial, kuasa penonjol seperti Portugis, Belanda dan terutamanya British telah memperkenalkan sistem pentadbiran barat yang banyak mempengaruhi struktur sosial dan nilai masyarakat tempatan. Sistem kerja dan perintah yang dilaksanakan telah menyebabkan perpecahan antara kaum dan melemahkan nilai-nilai perpaduan, walaupun nilai barat mula menyerap masuk. Masyarakat tempatan tetap mengekalkan ajaran agama dan adat masing-masing dalam komuniti sendiri. Dan pada zaman pasca-kolonial. Pasca-kolonial merujuk kepada keadaan atau tempoh selepas sesebuah negara bebas daripada penunjuan. Dalam tempoh ini, masyarakat berusaha memulihkan identiti budaya, menilai semula sistem nilai dan membangunkan semula negara berasaskan acuan sendiri. Ia juga melibatkan usaha menolak dominasi pemikiran barat serta memperkukuh etika budaya dan prinsip keadilan sosial yang berterusan dengan konteks tempatan. Dan kemudian konsep etika dan perspektif. Pertama, sejarah pemikiran Eropah. Sebelum zaman pencerahan etika dipengaruhi oleh falsafah Yunani seperti Plato dan Aristotle, semasa zaman pencerahan pemikir seperti Kant dan Locke, penegakan rasionaliti dan kebebasan selepas zaman beberapa pencerahan aliran seperti utilitarianisme menilai moral berasaskan akibat dan kebahagiaan. Kemudian agama dan kepercayaan.
Etika dalam agama dianggap sebagai panduan hidup yang ditetapkan oleh Tuhan. Dalam Islam, etika berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, menekankan keadilan, ihsan, dan amanat. Dalam Kristian, etika berpusat pada kasih sayang, pengampunan, dan ajaran Nabi Isa. Buddha pula menekankan 8 jalan kebenaran untuk kehidupan bermoral. Hindu, Taoisme, dan Konfusianisme menekankan keharmonian, keseimbangan, dan tanggungjawab terhadap masyarakat. Semua agama menekankan kebaikan, tanggungjawab, dan hubungan sesama manusia. Dan akhir, kolonialisme dan pasca kolonialisme. Semasa zaman kolonial, etika digunakan secara eurosentris dengan penjajah mengangkat nilai barat lebih tinggi dan memaksakan norma mereka ke atas masyarakat jajahan, menyebabkan penghakisan nilai tempatan dan penindasan. Selepas kemerdekaan, pasca kolonialisme menyaksikan kebangkitan identiti tempatan dan penilaian semula nilai etika yang lebih instruktif, menekankan keadilan sosial, hak asasi manusia, dan prinsip berlembagaan dalam pembangunan negara. Kemudian penghayatan etika dan peradaban dalam masyarakat. Pertama, dari individu. Individu etika dapat diamalkan melalui kejujuran, tanggungjawab, disiplin, dan integriti dalam setiap tindakan. Contohnya, menepati masa, tidak membuang sampah merata-rata, dan bersikap amanah dalam pekerjaan atau pelajaran. Kemudian dalam keluarga, nilai seperti kasih sayang, hormat kepada ibu bapa, tolak ansur, dan komunikasi yang baik dapat mengukuhkan hubungan keluargaan dan mewujudkan persekitaran harmoni. Dalam komuniti, etika diaplikasikan melalui semangat kejiranan, saling membantu, menghormati perbezaan agama dan budaya, serta penglibatan dalam aktiviti kemasyarakatan seperti gotong royong dan sukarelawan. Dan akhir, masyarakat lokal dan global bernialah di peringkat lebih luas, etika dan peradaban diterjemahkan melalui toleransi, kerjasama antara kaum dan negara, menghormati hak asasi manusia, menjaga alam sekitar, serta menyokong keamanan dan keadilan sejagat. Dan dalam perlembagaan sebagai wahana etika dan peradaban, perlembagaan Malaysia ialah undang-undang tertinggi negara yang mula berkuat kuasa pada 31 Ogos 1957, iaitu pada hari kemerdekaan. Ia diubah oleh Suruhanjaya Rio dan mengandungi prinsip-prinsip penting seperti kedaulatan undang-undang, kebebasan asasi, dan keadilan sosial. Perlembagaan juga menetapkan struktur pemerintahan negara, peranan Raja-Raja Melayu Islam sebagai agama persekutuan, serta hak-hak kaum dan warga negara. Perlembagaan berperanan besar dalam membentuk integrasi nasional dengan menjamin keadilan kepada semua kaum, serta menggalakkan nilai etika seperti hormat, toleransi, dan kesaksaman yang menjadi asas kepada perpaduan rakyat yang berbilang kaum, agama, dan budaya. Dengan mengamalkan perlembagaan, rakyat dapat hidup dalam suasana yang aman, harmoni, dan saling menghormati. Dan kesimpulan, secara keseluruhannya, etika dan peradaban memainkan peranan penting dalam membentuk masyarakat yang harmoni dan berintegriti. Pembentangan ini telah menjelaskan konsep etika dari berbagai perspektif, sejarah, perkembangan etika dan peradaban, serta peranan perlembagaan dalam menyatupadukan rakyat Malaysia. Memahami dan menghayati etika serta peradaban amat penting dalam konteks Malaysia. Ia membantu memupuk nilai-nilai murni seperti toleransi, hormat menghormati, tanggungjawab, dan keadilan yang menjadi asas kepada perpaduan nasional dan pembangunan negara secara menyeluruh.
Dan itu saja untuk perbincangan saya lah. Dan sekian, terima kasih.